Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kita pada kali ini, kita nak menceritakan kisah para nabi dan para rasul. Episod pada kali ini adalah kisah Nabi Daud alaihi salam. Yang mana kisah Nabi Daud ni Allah sebut namanya dalam Quran sebanyak 16 kali. Satu jumlah yang sangat banyak bila mana Allah sebut nama seseorang itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir, Nabi Daud ini adalah satu orang nabi yang berketurunan Nabi Ibrahim alaihi salam, Bani Israel, daripada jalur Nabi Yaqub alaihi salam. Kan Nabi Ibrahim kan ada dua orang anak, satu jalur daripada bangsa Arab iaitu Nabi Ismail, satu jalur daripada membawa kepada Bani Israel yang mana daripada jalur Ishaq alaihi salam dibawa kepada Yaqub alaihi salam sampailah kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi di zaman Nabi Daud alaihi salam ni ada seorang raja yang sangat zalim pada ketika itu. Raja itu bernama Jalut, yang sangat zalim, yang sangat bencikan kepada manusia. Dia akan memeras ugut, dia akan menzalimi, dia akan membunuh. Maka ketika itu satu kumpulan manusia bertemu dengan satu orang nabi. Cuma tidak dinyatakan siapakah nabi itu. Dia bertemu dengan nabi itu dan dia bagi tahu kepada nabi itu, dan dia bagi satu cadangan kepada nabi itu untuk mengangkat pedang untuk memeras raja tersebut. Maka dipersetujui, maka dipilihlah satu orang ketua ketika itu yang bernama Talut. Talutlah yang menjadi ketua kepada pimpinan mereka untuk melawan tentera Jalut. Maka Talut ni bila mana dia dah mula buat persiapan untuk melawan tentera Jalut yang sangat ramai, maka tentera Talut ni memerlukan satu kumpulan yang ramai, satu anak muda, satu tenaga lelaki yang sangat ramai juga. Maka dia mula melatih anak muda ketika itu macam mana cara nak pegang pedang, macam mana cara nak melawan dan sebagainya. Disusun strategi untuk berperang dan sebagainya. Dan bila mana hari yang ditunggu, Talut berjaya mengumpulkan sebanyak 80,000 manusia. Satu jumlah yang sangat banyak. Tapi ingat, tentera Jalut ada satu jumlah yang lagi besar nak dibandingkan dengan tentera Talut. Maka bila mana bergeraknya mereka, ingat, mereka bergerak dalam satu arus penuh dengan peraturan. Kerana bila mana sampai di satu sungai, Talut mengeluarkan arahan supaya tidak minum air yang terlalu banyak. Barang siapa yang minum air terlalu banyak, maka dia disingkirkan daripada ahli tentera-tentera Talut. Maka sampai di sungai, ada yang minum banyak, tak tahan dengan kepanasan, keletihan dan sebagainya, maka dibuang daripada tentera balik ke kampung mereka. Maka diteruskan makin sikit, daripada 80,000 turun ke 70,000, turun ke 50,000 orang. Kerana setiap checkpoint ada peraturan yang ditetapkan oleh Talut. Supaya apa? Dia nak melihat satu kumpulan tentera yang mana tentera yang tinggal itu adalah tentera yang terbaik. Itu yang dia nak. Maka akhir sekali dikisahkan oleh para ulama, bila mana dekat sangat dengan medan perang, Talut melihat tentera yang tinggal itu adalah tentera yang terbaik. Yang mana yang tinggal daripada 80,000, yang ada di hadapan Talut adalah 313 orang sahaja tentera. Bila mana sampai di satu medan perang, maka ada satu kumpulan yang kecil. Asalnya kumpulan itu kumpulan yang besar, tetapi bila mana tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Talut, maka dia dihalau daripada kumpulan. Yang tinggal 313 melawan satu gegasi yang sangat besar. Dan ketika itulah tentera Talut tanya kepada Talut, "Wahai raja, macam mana kita nak menang dalam peperangan ini?" Maka kata Talut, "Jangan risau. Meskipun jumlah kita ramai, jumlah kita sikit, seandainya kita ditakdirkan, Allah izinkan kita benang, kita akan benang dalam peperangan ini." Maka bertembunglah mereka. Ingat, Jalut ni satu ketua yang sangat zalim, satu raja yang sangat zalim. Maka dalam ramai-ramai tentera Talut yang baik tadi, ada satu orang pemuda yang sangat muda, yang sangat hebat, namanya Daud alaihi salam. Ketika itulah Nabi Daud melihat ada satu kesempatan untuk serang Jalut. Maka dia berlari kepada Jalut. Jalut berperang dengan Jalut. Dia ambil batu baling kepada Jalut. Dan akhirnya satu orang raja yang zalim, yang semua orang nak bunuh dia tapi tak dapat, Nabi Daud dapat bunuh Jalut ketika itu dalam medan perang. Dan bermula daripada detik itulah nama Nabi Daud masih lagi muda, mula naik, mula famous dalam kalangan mereka, dalam kalangan Bani Israel. Maka daripada situlah bila mana balik ke kampung mereka, mereka bina satu kerajaan yang sangat bagus dipimpin oleh Talut. Tapi Talut ni pun kenal
Nabi Daud alaihi salam seorang nabi, seorang rasul, seorang anak muda yang bagus. Maka daripada situlah Talut suka dengan Nabi Daud alaihi salam, dan daripada situlah Talut kahwinkan anaknya kepada Nabi Daud alaihi salam. Maka bila mana tempoh kepimpinan Talut itu dah makin lama, Talut pun dah makin tua, dan dia mengarahkan Nabi Daud alaihi salam untuk menjadi next sultan ketika itu. Maka macam biasa, Nabi Daud memerintah dengan sangat baik, memerintah dengan sangat jujur, menjadi seorang raja yang sangat berkuasa ketika itu, tapi taat kepada Allah. Itu di antara Nabi dan Rasul yang mana Allah beri kelebihan menjadi pemerintah seorang raja ketika itu. Maka Nabi Daud juga dikisahkan dalam pandangan para ulama, Nabi pun ada menyebut dan Quran pun ada, yang mana di antara kelebihan Nabi Daud adalah boleh lenturkan besi, boleh lembutkan besi dengan tangan je. Seperti mana kata Ibnu Katsir, Nabi Daud boleh lembutkan besi. Besi kepada Nabi Daud ibarat tepung bagi manusia biasa. Macam kita tepung mudah untuk kita bentukkan. Itulah besi bagi Nabi Daud alaihi salam. Dikisahkan kenapa Nabi Daud ni buat besi, kerana di zaman Nabi Daud ketika itu mereka sudah ada baju besi, tapi baju besi ketika itu tidak lengkap, tidak bagus, tidak berkualiti. Semua baju besi yang ada tidak berkualiti. Maka Allah bagi kelebihan kepada Nabi Daud untuk lenturkan besi, lembutkan besi, dijadikan baju besi, dan baju besi itulah dipakai oleh tentera-tentera Nabi Daud alaihi salam. Dan apa lagi Nabi Daud buat dengan besi yang dia lembutkan, dia bentukkan? Nabi Daud jual kepada orang ramai. Walaupun dia seorang sultan, seorang raja, dia tetap berniaga, tetap mencari wang dia sendiri, tidak mengharapkan duit rakyat dan sebagainya. Maka di antara kelebihan lagi kepada Nabi Daud alaihi salam banyak disebut dalam Quran, yang mana bila mana Nabi Daud berzikir kepada Allah, gunung, ganang, burung-burung akan turut berzikir dengan Nabi Daud alaihi salam. Kerana apa? Dia memiliki satu suara yang sangat merdu, yang sangat asyik, yang sangat tenang bila mana kita dengar, bila mana manusia dengar. Itu di antara kelebihan Nabi Daud alaihi salam. Dan di antara yang lain juga, Nabi Daud terkenal dengan satu amalan yang terkenal dalam kalangan kita, iaitu puasa Nabi Daud alaihi salam, yang mana dia akan berpuasa selang satu hari. Tengok, walaupun dia seorang nabi, dia seorang sultan, seorang raja yang memiliki satu kerajaan yang sangat besar, tapi dia tidak pernah lupa siapakah yang menciptakan dia, siapakah yang menjadikan alam ini. Dia sangat taat kepada Allah. Menjadi raja, raja yang taat kepada Allah. Menjadi jutawan, jutawan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan ketika itu semua Bani Israel sangat suka kepada Nabi Daud alaihi salam. Sebab itulah ulama kata di antara zaman keemasan buat Bani Israel adalah di zaman Nabi Daud dan di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Itulah zaman keemasan bagi Bani Israel. Sebab itulah Bani Israel dikatakan Yahudi pada hari ini, mereka nak kembalikan di zaman itu. Itu di antara kisah Nabi Daud alaihi salam. InsyaAllah kita sambung kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.